Hai, selamat pagi. Saya Cikgu Lau, guru bahasa Cina SKK SNN. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan untuk subjek bahasa Cina. Tajuk kajian tindakan hari ini saya adalah tulis, ikut, dan tiru. Dalam kata lain, TIDT. Ini adalah nama tajuk kajian tindakan saya. Untuk kajian tindakan kali ini, saya telah memilih murid-murid bahasa Cina tahun 3 Belian dengan tahun 3 Zamrud sebagai target kumpulan kajian tindakan kali ini. Berikut merupakan tinjauan masalah menulis yang saya dapati di antara murid-murid bahasa Cina tahun 3. Seperti yang anda lihat, yang pertama adalah tangkapan susah, yaitu murid-murid berasa susah menulis perkataan bahasa Cina apabila garisan tulisan bahasa Cina semakin bertambah rumit. Yang kedua, melukis perkataan. Murid-murid selalu nak melukis perkataan itu, tapi bukan menulis. Yang ketiga, murid tulis yang senang saja. Murid-murid hanya suka berminat menulis perkataan bahasa Cina yang senang atau hanya melibatkan perkataan yang tidak lebih daripada 4 garisan. Yang keempat, cepat putus asa. Murid-murid cepat putus asa belajar menulis apabila tidak dapat ikut tren penulisan perkataan yang seterusnya. Yang kelima, tulis tak ikut petak yang disediakan, yaitu selalunya perkataan bahasa Cina satu petak satu perkataan. Tapi murid-murid menulis perkataan itu kadang-kadang lebih daripada 2 petak ataupun 3 petak. Itu tak sepatutnya berlaku. Yang akhirnya sekali tak ikut struktur dengan betul. Di sini bermaksud murid-murid menulis perkataan bahasa Cina tanpa ikut struktur garisan yang sepatutnya. Seterusnya, saya telah mencipta satu kaedah yang baru untuk mengatasi masalah menulis di kalangan murid, yaitu kaedah tulis ikut dan tiru. Dalam kata lain, TIDT. Mari kita lihat slide seterusnya untuk penjelasan. Kaedah tulis ikut dan tiru. Ini merupakan suatu digital paparan yang menunjukkan cara menulis sesuatu perkataan dengan betul yang secara berulang kali. Okey, sekarang kita lihat bagaimana saya boleh menggunakan kaedah tersebut dengan berkesan. Langkah pertama adalah guru hanya type perkataan bahasa Cina yang ingin dipelajari pada hari ini ke dalam link website tersebut dalam komputer riba saya. Seterusnya, guru hanya perlu membesarkan perkataan tersebut dengan sepenuh skrin paparan dalam komputer riba saya. Seterusnya, guru akan membimbing murid mengira berapa garisan yang diperlukan untuk menyiapkan perkataan tersebut. Lepas tu, guru meminta murid menunjukkan jari mereka untuk mengikut susunan menulis perkataan tersebut daripada skrin paparan itu. Akhirnya sekali, murid boleh mula menulis dan jikalau tidak pasti, mereka boleh sentiasa rujuk balik komputer riba di depan bilik darjah mereka. Selepas saya mengulangi cara dan kaedah yang sama mengajar murid-murid menulis, saya dapati banyak kelebihan dalam kaedah ini sudah berlaku di kalangan murid saya. Apa yang boleh kita lihat selepas kesan daripada itu? Yaitu pertama, murid boleh sentiasa merujuk cara tulis daripada digital tulisan tersebut yang boleh
menulis sendiri dengan berulang kali. Yang kedua, murid dapat mengikut struktur arah menulis garisan sesuatu perkataan bahasa Cina dengan betul. Seterusnya, guru dapat membimbing dengan lebih senang ataupun mudah. Akhirnya sekali, walaupun ini berlaku di rumah, murid masih dapat berlatih menulis di rumah dengan diberikan link tulisan Cina tersebut yang seperti berlaku di waktu PTPR sekarang ini. Berikut merupakan respons selepas penggunaan kaedah tulis ikut dan tiru saya. Selepas penggunaan cara ini, saya dapati murid-murid mula menulis tulisan Cina dengan lebih yakin. Lepas itu, mereka dapat menulis dengan struktur cara yang betul. Tambah lagi, tulisan bahasa Cina yang lebih rumit tidak akan jadi masalah lagi. Dan akhirnya, masalah tulisan yang satu perkataan satu petak menjadi lebih senang. Akhirnya, tulisan murid akan menjadi susun dan teratur. Dan dia memang menyenangkan guru semasa membimbing. Akhirnya, sampai ke penghujung. Selepas kaedah itu digunakan, saya berasa senang hati dan menyenangkan hati-hati murid juga. Tapi, saya rasa ada sedikit pertambahan yang saya harap akan berlaku pada masa depan semasa menggunakan kaedah ini, yaitu projektor dapat digunakan di sekolah supaya paparan skrin yang lebih besar. Saya akan cuba beli projektor yang lebih fleksibel dan menyenangkan saya semasa saya mengajar di kelas nanti.